والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بخير. Alhamdulillah, kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama dalam halaqah Arba'in An-Nawawiyah. Masih lagi dalam hadis yang ke-6 dan hadis yang ke-7. Ad-Dinun Nasihah. Sudah masuk pada syarahan Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu taala anhu yang terakhir bagi hadis ini sebelum masuk hadis yang ke-8. Minan nushi fil buyu' bayanul uyub. Di antara nasihat dalam perniagaan jual beli adalah menerangkan tentang aib atau kekurangan yang ada pada barang jualan kita. Qala al-musannif rahimahullah wa yajibu ala man ba'a shay'an an yudhhira lil mushtari jami'a uyubihi. Wajib siapa yang menjual sesuatu agar dia menzahirkan kepada pembeli seluruh aib yang ada pada barang jualannya. Nushan lahu, dengan tujuan memberi nasihat kepadanya. Fa in akhfa al-aiba kana zaliman ghasyan. Kalau dia menutup aib tersebut, maka dia dikira sebagai orang yang zalim dan penipu. Wal ghisyu haramun fil buyu'i was sana'i'. Penipuan adalah haram dalam jual beli dan penghasilan. Sana'i' maksudnya barang-barang yang kita hasilkan. Di maknanya di sini, kalau kita jual sesuatu perkara, kena maklumkan kelebihan perkara tersebut, kekurangan perkara tersebut. Jangan kelebihan saja. Kebanyakan daripada peniaga-peniaga sekarang kadang-kadang terlepas dalam masalah ini kerana inginkan barangnya diselesaikan tanpa menceritakan tentang kekurangan barang tersebut. Malah diletakkan pula syarat yang bukan-bukan. Barangnya tidak kualiti, kemudian diletakkan syarat pula tidak boleh dikembalikan. Sedang dia tahu kata kalau dipakai hari pertama saja pun dah rosak. Maka ini adalah bukti buruk akhlak dan harta yang didapatkan tadi tidak berkat. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأعجبه. Satu hari kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, marra bi rajulin yabi'u ta'aman. Nabi pergi kepada seorang lelaki yang sedang menjual makanan ataupun ialah bahan mentah ni, fa'ajabahu. Kemudian Nabi tengok dan orang panggil ta'ajub dengan jual belinya tadi. Fa'adqala yadahu fara'a balalan. Nabi tengok ada macam dia jual gandum atau beras begitu. Maka Nabi SAW memasukkan tangan Nabi ke dalam guni bekas tadi. Dan Nabi dapati berlaku ada basah di bawah daripada bijirin ataupun benda yang Nabi masukkan tadi, tangannya. Faqala lahu, maka Nabi kata kepada lelaki tersebut, ma hadha ya sahibat ta'am. Ini apa ini wahai penjual makanan? Faqala asabathu as-sama' ay nazala alaihi al-mataru minha. Katanya semalam ya Rasulullah terkena dengan hujan basah. Faqala, maka kata Nabi SAW, afala ja'altahu fawqa at-ta'ami hatta yarahu an-nasu. Kenapa tak letak di atas sehingga dilihat oleh orang ramai bahawa ianya basah? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan di kalangan kami.
Ai laisa ala tariqatina al-kamilah. Maksudnya bukan di atas jalan kesempurnaan Islam. Cuba lihat ni apa ni, ini yang banyak ditinggalkan oleh kebanyakan daripada orang yang terlibat dalam perniagaan. Dan saya tidak kata semua. Itu kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah taala menyebutkan dalam sebahagian riwayat at-tujaru fujjar. Peniaga ini adalah orang-orang yang paling banyak jenayahnya. Siapa yang di kalangan peniaga yang boleh menjaga akhlak dan dirinya dalam perniagaan daripada melakukan penipuan, melakukan kerosakan kepada pengguna, maka kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, akid hadha wali. Ini wali Allah Ta'ala, kerana sukar untuk dicari pada zaman ini orang yang terlibat dalam perniagaan tapi dia amanah. Dia orang yang sangat berhati-hati dalam memberikan pandangan terhadap barang jualannya. Kita akan tengok nanti contoh-contoh para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa taala dalam berjual beli. Kena ambil akhlak ni. Karena tu Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani radhiyallahu taala anhu, waktu diminta kepada beliau untuk mengarang kitab berkaitan dengan zuhud. Apa itu zuhud? Beliau mengarang berkenaan dengan muamalat. Karang berkenaan dengan jual beli. Maka dikata kepada beliau, kami minta kitab zuhud, bukan kitab fiqh. Maksudnya kitab tasawuf. Kata beliau, siapa yang zuhud daripada tangan manusia, maka dia akan zuhud dengan makna yang sebenar. Maknanya apa dia? Kalau dia zuhud, dia akan rasa cukup dengan apa yang ada. Dan dia tak akan rasa tamak dengan dunia. Maka dia tak akan menipu orang dengan barang jualan dia hanya kerana inginkan keuntungan yang berlipat ganda daripada yang sepatutnya dia dapatkan daripada barang jualannya tersebut. Tamam? Jadi kerana tu kena perhati dan tengok elok-elok dengan apa yang kita jual belikan, apa yang kita ingin keluarkan pada harta kita tersebut. Maka kena perhati, ataupun kita ingin jual beli dengan umat ini perlu diperhatikan dengan sebaik. Baik. Ada orang dia masuk kursus yang disuruh oleh si pengkursus, kursus jual beli ini, cerita kebaikan barang kita. Bagi orang yakin nak beli. Cuba tengok apa yang diajar oleh para salihin. Kena nasihat juga kalau barang tadi ada kekurangannya. Kena sebut. Ni kalau jual kurma ni memang terbaik, gini. Tapi tak beritahu, kata sebenarnya kalau dalam masa seminggu, kalau kata orang panggil apa, tak digunakan, dia akan apa? Akan ada bubuk akan masuk. Kalau diletak dalam peti air, nanti dia akan jadi lembek dan sebagainya. Kenapa tak maklum? Maklum kan? Jadi orang panggil apa? Kecuali dia tak tahu, penjual sendiri tak tahu keadaan tu berlaku. Saya pernah pergi ke satu kedai, tapi ini bukan hukum kulli lah. Pernah berlaku nak beli baju, di tempat kita lah. Nak beli baju, bila kita nak beli baju, saiz tak ada. Jadinya yang mak saya pergi dulu beli baju dekat saya di rumah. Beli balik tak padan baju tu. Kemudian pergi balik nak tukar baju kerana tak padan. Baju raya ni. Bila nak tukar, berapa ringgit je baju pun tak mahal pun, murah ya. Bila kita nak beli, nak tukar baju tu, jadi ditunjuklah tempat untuk kita nak pilih balik baju yang kalau ada saiz. Saiz tak ada. Jadi saya bagi tahu, kata tak ada saiz ni. Dah carilah semua, tak ada saiz. Ada lagi dalam store ke dalam apa semua ni. Pergi tengok dalam store, tak ada juga. Bila dah dalam store tak ada, baju pun dah tak padan, tu saya kata nak buat macam mana ni? Tak boleh bagi balik dia kata. Ni kata, ni syarat apa ni? Bukan saya tak mau beli. Kita cuma tak ada saiz. Yang tak ada saiz tu kedai tu. Kita bukan tak mau beli barang tu, kita bukan main-main saja pergi ambil dulu barang tu. Dah kita tak padan, kita nak ambil saiz yang sepatutnya. Dia kata tak ada, tak boleh tukar. Saya kata ni syarat apa ni? Mana boleh tak syarat macam ni? Lain kalau saya memang sengaja tak mau beli tu. Ni kita nak beli tapi dah saiz tak ada.
Nak buat macam mana? Takkan baju nak bagi kat siapa ni? Pakai tahu gitu ya. Nah, boleh nak bagi ke orang, tak ada masalah apa. Dan memang dia tak bagi pun. Sampai ke sudah. Nah, sampai ke sudah dia tak bagi. Dan boleh pula kata pula kepada kita. Kalau di kedai Cina, boleh pula ambil tu situ. Saya kata bila yang saya buat macam tu. Bilanya yang kita pergi kedai Cina kalau kata tak ada sahih. Kita kata tak apa, tak kata apa. Siapa yang kata macam tu? Oh, kata ajaib. Lepas tu tulis pula di syarat di belakang dia. Nah, barang kalau dibeli tidak boleh dikembalikan. Agak-agak lah. Barang kalau beli tak boleh dikembalikan tadi. Tengoklah keadaan. Tapi ini sikap masyarakat kita. Berkat. Tak berkat mana pun. Harga barang berkat. Kedai dekat masjid. Saya kata, tu masjid dekat ya kata. Pergi mengaji. Pergi mengaji lepas ni. Kata jangan duk sibuk sangat dengan benda-benda yang macam ni. Akhirnya tak tahu benda halal haram. Seronok nak dapat untung dalam beberapa ringgit saja. Awak jual baju raya kalau kata RM90 dia punya modal. Untung dia berapa? Modal dia baru ni RM3. Untung sampai RM87. Tak pun. Tapi tamak. Tamak. Dan juga sikap yang buruk yang ada dalam kalangan masyarakat kita yang menyebabkan orang tidak keberkatan pada perniagaan tadi tidak didapatkan dengan baik. Moga-moga yang kalau yang mendengar hari ini, yang orang-orang yang berniaga dan sebagainya, ambil berat betul-betul benda-benda yang macam ni. Ambil berat yang betul-betul. Yang mana yang ada kekurangan pada barang kita, jangan kita pulun nak dapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan hanya menyembunyikan kekurangan pada barang kita tersebut. Tengok Nabi kata, "Afala ja'altahu fawqa at-ta'am hatta yarahu an-nas." Kenapa kamu tak letakkan yang basah tu di atas sehingga dilihat oleh orang ramai? Hak jual buah cara jual buah. Hak buah depan letak hak elok-elok je. Hak belakang tak hak uduh-uduh. Bila orang minta untuk nak beli, dia cedok buah hak uduh tu. Hak depan tak cedok juga. Lepas tu nak untung macam mana? Tak akan dapat keberkatan. Tak akan dapat berkat. Tamam? Kita nak dalam kehidupan ni keberkatan. Dan kemudian kita nak dalam perniagaan kita tadi, makanan yang kita dapatkan dan diberi kepada keluarga kita tadi adalah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan awliya yang sangat warak dalam jual beli. Al-Imam Ali Khawas radhiyallahu taala anhu, beliau penjual minyak. Diceritakan oleh Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani tentang gurunya ini. Kalau dia jual minyak, zaman dulu minyak dijual orang kampung, orang akan bawa mai bekas. Kemudian dia ada pencedok dia, dibuat daripada besi. Dia punya gantang dia tu. Maka dia akan cedok minyak, dia akan tuang dalam bekas. Jadi setiap orang akan bawa bekas masing-masing lah. Cuma di kedai disiapkan gantang atau cupak untuk cedok minyak. Jadi bila dah dicedok minyak, bubuh dalam bekas pembeli, Sayyidi Ali Khawas akan sediakan kapas. Kapas ni pula tujuannya untuk nak lap dalam bekas tadi. Kerana ada lagi saki-baki minyak yang melekat pada tu. Memanglah kalau kita dah minyak, mesti dia akan lekat dalam tu. Dia kata yang ni pun saya timbang sekali tadi. Maka dibagi kapas tadi kepada pembeli. Macam tu. Kenapa? Kerana warak. Tapi taklah dituntut kepada kita sampai tahap macam tu. Kerana ahwalul awliya la yuqtada bih. Ahwal para wali Allah Subhanahu wa taala tidak wajib kita ikut. Kerana syiddatul wara' sampai sedemikian, maka Sayyidi Ali Khawas tidak lagi berniaga setelah itu. Kerana bimbang dengan takut termakan dengan yang haram. Adakah orang zaman la yang wara' dalam perniagaannya? Allahumma salli. Dan bukan sampai jadi was-was, tidak. Cuma dia warak, berjaga daripada masuknya harta yang haram dan syubhah ke dalam keluarganya. Harta syubhah dia warak. Bagaimana dengan yang haram? Lebih-lebih lagi. Faqad qila innahu kana fi salafi as-salihi man balaghat bihi an-nasihatu ila al-idrari bidunyahu. Sebahagian para salafus salih diceritakan sangat berlebihan dalam nasihat sehingga memberi kebahayaan pada dunianya.
Nasihat sungguh sampai kadang-kadang dia punya keuntungan dia pun dia tak kira lah. Ai kama hukiya, bukan keuntungan saja. Kadang harga modal pun tak dapat. Annahu kana 'inda Yunus ibnu Ubaid hulalun mukhtalifatul athman. Sayyidina Yunus ibni Ubaid menjual barang permata ataupun barang tu bunyi apa tu? Sudah. Tak tahu. Yunus ibni Ubaid radhiyallahu anhu menjual perhiasan. Mah lah kot. Yang harga dia beza-beza macam kedai mah tu lah. Darbun ay sinfun minha qimatu kulli hullatin minhu 400. Nah. Ada sebahagian jenis perhiasan yang dijual oleh beliau harganya 400 sama ada 400 dirham ataupun 400 dinar. Wa darbun qimatu kulli hullatin minhu 100. Dan ada bahagian yang harganya 200 dirham atau dinar. Fa dhahaba yawman ila as-salati wa qallafa ay taraka ibna akhihi fi ad-dukkan. Satu hari beliau pergi menunaikan salat, wa qallafa ay taraka, maka beliau meninggalkan ibna akhihi, anak saudaranya, fi ad-dukkani, di kedainya. Faja'ahu a'rabiyyun wa talaba minhu hullatan bi 400. Kemudian datang seorang Arabi, orang kampung datang, dia minta untuk dibeli barang perhiasan yang harganya 400, sama ada 400 dirham atau 400 dinar. Fa'arada alaihi hullatan min hulalil 200. Anak saudara kepada Sayyidina Yunus ibni Ubaid pergi tunjuk barang yang harga 200 untuk dijual 400. Dia tak tunjuk yang harga 400. Kawan tu minta yang mana harga barang ni 400. Yang perhiasan ni yang harganya 400. Maka dia pergi tunjuk yang 200 punya. Kawan ni pun tengok yang 200 ni. Dia sangka yang ni 400. Fastahsanaha wa radiyaha washtaraha minhu. Dan dia pun suka. Oi, elok ni. Hak 200 dia kata letak 400 tadi ni. Maksud dia dapat untung lah. Maka dia pun kata tak apa, okey. Maka dibelilah dia. Famasya biha wa hiya ala yadih. Dia pun berjalanlah, bawa perhiasan tadi di tangannya. Falaqiyahu Yunusu fa'arafa hullatah. Bertemu dengan Yunus di tengah perjalanan tadi, dan Sayyidina Yunus tahu itu adalah barang daripada kedai dia. Faqala lil a'rabi bikam ishtaraita hadhihi. Berapa kamu beli ni barang ni? Faqala bi 400. 400. Faqala lahu innaha ma tusawi akthara min 200. Tengok Sayyidina Yunus bin Ubaid kata apa? Ni harga ni tak sampai pun 200. Harga ni lebih kurang 200 saja. Tak sampai 400 ni banyak sangat. Farji' hatta taruddaha. Pergi balik semula ke kedai tu, bagi balik. Farji' maksud dia tahu kedai dia. Faqala hadhihi tusawi bi baladina tusawi bi baladina 500 wa ana irtadaituha. Kata dia, wahai tuan, dia kata ni barang ni di kampung kami, di negeri kami harga 500. Kita cakap jual 400 ni kata tak apa, okey lagi, murah lagi ya. Di tempat kami harga dia 500. Dan aku redha. Kalaupun dijual dengan harga sebenarnya 200, dijual dengan harga 400, masih murah dibanding dengan negeri kami. Kata dia tak boleh. Patah balik. Faqala lahu Yunus insarif fa inna an-nusha fid din khairun min ad-dunya bima fiha. Menasihati dalam agama ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Semaraddaha ila ad-dukkan. Dia suruh pergi juga kedai itu. Bila sampai di kedai, radda alaihi 200 dirham, dikembalikan semula 200 dirham. Wa qasama ibna akhihi wa qala lah, kemudian dia marah kepada anak saudara dia dan dia kata, amastahyaita amattaqaita, kamu tak malu kah? Kamu tak takut kah dengan Allah? Tarbahu misla samani wa tatrukun nusha lil muslimin. Kamu minta untung 2 kali ganda dan kemudian kamu tinggalkan menasihati golongan muslimin. Masya-Allah. Ini warak. Jadi jangan di sini kita faham untuk ambil hukum kata tidak boleh ambil untung lebih daripada 2 kali ganda. Ada. Untung sebenarnya tidak ditentukan dalam syarak.
Ada sebahagian ulama kata dalam Malikiyah, para ulama Maliki menentukan untung jangan diambil lebih daripada sepertiga harga modal. Kalau masih lagi berlaku perbincangan di kalangan ulama, cuma dilihat balik kepada keadaan barang yang berbentuk daruri, yang perlu kepada umat untuk digunakan, macam beras, gula, gandum, minyak dan sebagainya, itu perlu dikawal oleh pihak kerajaan. Ini barang kawalan. Tidak boleh dinaikkan harga ikut suka hati, kerana akan menyebabkan kesusahan kepada du'afa dan fuqara. Maka ini tak boleh dilebihkan. Tapi ada sebahagian barang yang barang tersebut tidak boleh diselesaikan, seperti mana beras dan juga gula yang digunakan setiap hari oleh orang. Contoh macam jual kitab. Jual kitab, jual Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kitab pula ada kitab-kitab yang jenis rare, yang lama. Yang kalau kita tengok kadang-kadang kitab tu di harganya tulis baru 5 sen. Tapi sebabkan kitab tu dah umur dia 100 tahun, maka daripada 5 sen jadi 500 genih. 500 ringgit contohnya. Kerana kitab ni dah tak ada dah. Satu ni je ada. Maka adakah tu dikira sebagai menipu dan sebagainya? Tak dikira. Adakah ni 5 sen dulu? Kalau 5 sen dulu pun, kalau sekat 100 tahun ni, bolehlah kita kata dalam baru RM1 kot. RM1, RM2 ni sampai jual 500. Tak ada dah benda. Benda dah tak ada. Jadi itu tak dikira sebagai orang yang mengambil untung yang melampau-lampau. Kerana benda dah tak ada. Dan dia perlukan kewangan tersebut. Maka kalau orang nak beli, ikut orang nak beli. Siapa nak beli, beli. Siapa tak mau beli, sudah. Dia simpan. Tapi kalau barang tadi barang keperluan dan sebagainya, maka itu perlu diletakkan oleh pihak kerajaan bagi penentuan harganya. Harga modalnya lah. Dan untungnya tadi tidak bolehlah berlipat kali ganda sehingga menyebabkan kesusahan kepada umat baginda Nabi SAW. Jadi perbahasan ini dalam masalah muamalat dan perlu kepada perincian, tidak cukup dengan hanya kelas yang pagi ini saja. Faqala wallahi ma aqadha illa wa radiya biha. Demi Allah, kata al-Imam, kata anak saudara kepada Sayyidina Yunus ibni Ubaid, dia tak ambil melainkan dia redha. Maksudnya dia redha kan? Memang betul pun dia redha. Dia kata di kampung saya 500 harga benda ni. Qala fa halla radita lahu ma tardahu li nafsik. Patutnya kamu kena redha dengan dirimu seperti redha kepada dirinya dengan apa yang kamu redha pada dirimu sendiri. Maksudnya kalau kamu di tempat dia pada ketika tu dan kamu tahu harganya 200, kamu redha kah ambil lebih daripada tu? Tak sepatutnya kamu buat macam tu. Tamam? Wa nadhiru zalika, ada kisah lain yang seumpama dengan tu, ma hukiya an Muhammad bin al-Munkadir annahu kana lahu shiqaq, ba'daha bi 5 wa ba'daha bi 10. Shiqaq di sini dengan makna jam'u shuqqah atau shiqqah. Ini jinsun min ath-thiyab. Jadi ini sejenis baju. Jadi Sayyidina Muhammad bin Munkadir, dia ada jual baju, ba'daha bi 5 wa ba'daha bi 10. Sebahagian harganya dengan 5, ini 5 dirham, sebahagian lagi dengan harga 10 dirham atau 5 dinar atau 10 dinar, biasanya dirham lah kalau baju. Fa ba'a ghulamuhu fi ghaibatihi shiqqatan min al-qamsiyat bi 10. Satu hari ketika dia tinggalkan kedai dia, tiba-tiba dia punya pembantu hambanya ni jual baju syiqqah ini dengan harga yang 5 dirham ni kepada harga 10 dirham. Falamma alima bidzalik sara yatlubul mushtari tulan nahari hatta wajadahu. Maka sehari itu dia pergi cari balik pembeli itu. Kamu jual yang 5 punya kepada harga 10. Ni harga dia 5 je. Kawan tu redha beli. Maka dia pergi carinya penjual tadi sampai sehari. Ni kira seakan ni. Adakah kita kalau berniaga ni kata kalau kita orang ni warak betul lah. Zaman beli barang kan ikut online. Maksudnya kita akan letakkan alamat kita. Jadi mudahlah untuk orang tadi yang penjual tadi telefon balik kalau barang dia tak kena. Okay? Tapi kalau dia buka kedai, orang main kat kedai. Adakah kalau orang tu beli barang kita suruh tak nombor telefon?
Kok lah nanti kalau saya tersilap apa semua, saya akan bagi balik. Saya akan telefon hantar balik. Mana ada. Kan? Kalau dia beli, dia reda-reda lah. Macam tu lah. Kalau kata beli baju kan sebagainya, okey, tolong letak alamat di depan tempat beli tu kan. Waktu beli tu tolong tulis dulu alamat apa semua sekali. Tapi sekarang ni kena tulis lah, sebab nak masuk kedai kena tulis. Kita pun pakai MySejahtera. Ya. Jadi kalau kata zaman dulu, sebelum COVID apa semua ni, tak ada orang pergi tulis kalau pergi kedai beli barang apa semua. Dan kalau barang kita tadi, orang panggil tersilap beli ke apa semua sekali, kita pun tersilap jual. Ada orang mungkin dia akan rasa bimbang apa semua, bila lah kawan ni nak mai balik, nak bagi balik. Dan ada orang dia rasa biasa. Tak ada apa pun. Sebab tu kalau nak berniaga, kena mengaji. Jangan mengaji hukum saja. Mengaji juga tentang ilmu hati ni. Macam mana kita nak muamalah dengan para pembeli kita. Dan juga kena latih juga kepada orang-orang yang bekerja di bawah kita tadi. Akhlaknya, cakapannya, layanannya kepada orang yang membeli dan sebagainya. Yang ini pun kadang tak dijaga oleh sebahagian pihak. Tak dijaga oleh sebahagian pihak, menyebabkan orang jadi rezekinya kurang berkat dan juga terputus. Terputus rezeki. Tamam? Walaupun rezeki dalam perniagaan ni 9/10 daripada sumber pendapatan adalah daripada perniagaan. Sebab tu para ulama khilaf dalam masalah penjualan barang dengan petani, dengan orang yang kerja dengan sana'i', bahagian pembuatan, mana yang lebih afdal. Sebagian ulama mengatakan pekerjaan yang lebih hampir kepada tawakal, maka tu yang lebih afdal. Jadi sebab tu perniagaan seperti orang yang bekerja sebagai petani lebih afdal dibandingkan dengan orang yang bekerja sebagai sana'i'. Yang sana'i' lebih afdal daripada tujar, penjual semata-mata. Karena mereka ada usaha dibandingkan dengan yang jual semata-mata. Kulihan masing-masing ada bidang dia masing-masing. Cuma orang panggil perlu untuk kita raikan dan ambil berat betul-betul dengan masalah ni. Sebab semua sekarang orang nak berniaga. Khususnya waktu ketika PKP ni, waktu ketika umat ni kesempitan dan sebagainya, orang nak berniaga. Perhati elok-elok. Jangan hanya nak untung saja. Jangan kerana nak seronok saja. Jangan kerana tengok orang ni berniaga begini, kita pun kita nak buat juga macam ni, sekian-sekian. Kena mengaji hukum hakam. Kena mengaji adab. Kena mengaji akhlak dalam perniagaan. Kena baca kitab yang dikarang oleh para ulama. Tak erti baca kitab, mengaji kitab-kitab tu dengan para ulama. Kalau di Syria, kata Maulana Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, para peniaga di Syria, mereka akan buka kedai selepas tengah hari. Kalau dalam hampir tengah hari baru mereka buka kedai. Kenapa buka lewat? Kerana bangun lewat? Tidak. Kerana kalau rutin perniagaan mereka buka waktu tengah hari, tutup waktu maghrib. Maghrib tutup kedai. Tutup maghrib pergi ke mana? Pergi ke masjid sembahyang. Lepas habis sembahyang di masjid, mereka akan ikuti pengajian di masjid sampai isyak. Selepas isyak ada pengajian lagi, ikuti pengajian lagi. Setelah habis pengajian tersebut, mereka balik tidur. Pagi esok selepas subuh akan ada pengajian lagi di masjid yang berhampiran dengan tempat mereka oleh para masyaikh, mengajarkan hukum hakam muamalat. Nak berniaga macam mana, apa adab dalam perniagaan dan sebagainya. Jadi kena baca kitab Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, karangan Al-Imam As-Subki radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam As-Subki ada karang kitab Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, dan di dalam tu disenaraikan hampir berapa ratus, lebih daripada hampir 200, 100 lebih dan hampir 200 pekerjaan bermula daripada raja turun sampai kepada peniaga-peniaga barang-barang ni. Dan diceritakan akhlak dan adab di dalam tu bagi setiap asnaf daripada manusia. Kalau dia jadi bahagian ni, dia nak kena buat apa? Itu kan dalam dulu kan ada Syah Bandar, Laksamana, apa semua gitu kan. Ni kalau kerja dalam bahagian ni, dia nak kena buat apa kalau nak bagi rezeki dia dan juga gaji dia tadi berkat. Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Kalau peniaga dia nak kena buat apa akhlak dia. Dan kata pengkaji-pengkaji barat,
Tidak ada dalam sejarah dunia mengarang tentang akhlak dalam perniagaan yang selengkap kitab ini. Kena baca kitab ni. Nah, Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam, karangan Al-Imam As-Subki radhiyallahu ta'ala anhu. Tamam. Baik. Falamma alima bidzalik. Jadi dia cari. Bila cari, maka kata sampai jumpa akhirnya orang yang beli baju yang harga sepatutnya 5 dirham tadi ni dijual dengan harga 10 dirham. Maka innal ghulam, maka kata Sayyidina Yunus, kata Sayyidina Muhammad bin Munkadir kepada lelaki tadi, innal ghulam qad ghalita. Nah, hamba aku telah tersilap dalam jual. Faba'aka ma yusawi 5 bi'ashrah. Dia sebenarnya jual harga yang 5 dirham saja dengan harga 10 dirham, dia kata. Faqala ya hadha qad raditu. Dia kata, wahai tuan, saya dah redha. Faqala in radita, fa inna la narda laka illa ma nardahu li anfusina. Walaupun kamu redha, tapi kami tidak redha, la narda laka, kepada kamu illa ma nardahu li anfusina, melainkan apa yang kami redha pada diri kami. Maksudnya kalau kami berada di tempat kamu, kemungkinan kami pun tak apa suka dengan perkara tersebut. Fakhtar ihda thalath khisal. Kamu pilih salah satu daripada 3 benda. Barang ni. Apa dia? Imma an ta'khudha shiqqata min al-ashriyat bidarahimik. Ini maksudnya jual dengan harga 10 dirham lah. Bidarahimik. Sama ada yang pertama, kamu pilih barang yang harganya 10. Sesuai dengan 10 dirham yang kamu bagi dulu. Faham? Jadi kamu beli dengan harga 10 dirham. Hamba saya bagi 5 dirham. Sekarang kamu pilih. Kamu nak yang 10 dirham balik ke? Maksudnya kamu pilih baju yang harganya 10 dirham. Itu. Wa imma an narudda 'alaika 5. Atau kami kembalikan balik 5 lagi kepada kamu. Wa imma an tarudda 'alaina shiqqatana wa ta'khudh darahimak. Sama ada yang ketiga, kami ambil balik barang kami, kamu kembalikan balik barang kami, dan kami bagi balik duit kepada kamu dan kamu tak beli di tempat kami. Macam tu sekali. Masya Allah. Tamam? Faqala a'tini 5. Kalau kita kata lelaki tadi, kalau begitu bagilah 5 balik. Fadafa'a ilaihi, maka diberi kepada lelaki tadi. Fansarafa al-a'rabi wa huwa yas'al wa yaqul man hadha asy-syaikh. Bila mana A'rabi tadi berlalu, dia pun tanya dekat orang ramai, tu siapa dia syekh tadi ni? Sayyidina Muhammad bin Munkadir dia tak kenal. Faqila hadha Muhammad ibnu Munkadir. Allah, itu Muhammad bin Munkadir tu. Apa kata lelaki Arabi ni? La ilaha illallah, hadha alladhi nastaqi bihi fil bawadi idza qahitna. Ini orang yang namanya kalau disebut di kampung kami turun hujan. Kami kalau berlaku kemarau di kampung kami, hujan turun kalau sebut nama dia. Siapa dia? Sayyidina Muhammad bin Munkadir radhiyallahu ta'ala anhu. Wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ma'ruf Sayyidina Muhammad bin Munkadir. Dan beliau meniaga. Tapi tengok perniagaan dia macam mana. Macam mana dia tak jadi wali. Sampai macam tu sekali warak dia. Sebab tu kata para guru, kalau peniaga pada zaman sekarang ni warak, hak berniaga di pasar malam warak, hak berniaga di kedai-kedai warak, maka insya-Allah jalan untuk menjadi wali kepada mereka tu lebih hampir. Kenapa? Karena jalan tu jalan yang paling sukar nak jadi wali. Kalau boleh warak waktu tu jadi wali insya-Allah. Summa inna hadzal haditha alfazuhu qalilah wa fawaiduhu katsirah. Hadis ini lafaznya sedikit, faedahnya banyak, bal qila, bahkan dikatakan inna ahkamal islami dakhilatun tahtahu. Hukum hakam Islam masuk di bawah hadis ini, bal tahta kalimatin minhu, bahkan pada setiap kalimahnya. Wahiyya li kitabihi, iaitu apa dia? Bukan setiap kalimah, tahta kalimatin minhu, di bawah satu kalimahnya, iaitu kitabihi. Idh huwa mustamilun 'ala ad-din kullihi. Karena dalam kitab tadi terkandung dalamnya seluruh agama Allah Ta'ala, aslan wa far'a, wa amalan wa i'tiqada. Usul dan furu', amal dan i'tiqadnya, kesemua ada dalam wali kitabihi. Maksudnya keseluruhan agama berada di dalam hadis ini. Rawahu al-Imam Muslim fi Kitabil Iman, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله.